Ada orang kalau dia tak rasa benda tu penting, dia tak rasa stres pun. Tak apalah, saya pergilah. Tak stres kat dia. Sebab ada benda lain yang lebih menekan yang dia kena pergi. Stres ni. Sebab stres lah orang kena sampai kat pejabat pukul 8 pagi. Dah pukul lambat ni. Dia stres. Tekanan dia menyebabkan dia cari jalan. Macam mana nak sampai pukul 8? Anak baju sekolah tak siap lagi. Sekolah nak buka ni. Alamak, berapa bulan ni? Nak pergi beli ni. Dia dah tahu dah target kat mana. Gaduh suami isteri. Stres lagi. Sebab apa gaduh? Sebab suami kata, kau pergilah. Aku banyak hal. Dia kata, minggu depan lah pergi. Yang seorang pula cakap, bang, minggu depan dan minggu last, saiz semua dah tak ada. Dia gaduh mbak. Dia stres. Masing-masing ada hujah dia. Orang perempuan kan. Orang perempuan dia gemar bawa suami. Tapi lepas tu tak setuju dengan pandangan suami. Itu masalah dia. Dia akan stres kat situ sebab orang lelaki tak nak ikut. Orang lelaki tu, pergilah. Pergi. Berapa kau nak? Kau cakap. Cakap nak. Yang tu kira bagus lah. Kalau berapa kau nak, kau cakap, still okey lah. Ini, kau pergilah. Pakailah duit kau. Tu lagi stres. Tu lagi stres kan. Dia yang bestnya perempuan ni rajin tanya pandangan. Tapi dia nak orang setuju dengan pandangan dia. Tu pun lagi stres juga. Bukan perempuan sini lah, tempat lain. Kemudian, stres ni, kena ingat, dia bukan sejenis penyakit. Macam saya kata tadi, stress related diseases. Kan? Penyakit yang berkaitan dengan stres. Contoh apa? Migraine. Dia berkaitan dengan stres. Gastrik. Tahu tak gastrik ada juga? Gastrik ada dua jenis. Satu gastrik sebab tak makan. Kedua, gastrik sebab salah makan. Ada satu lagi gastrik sebab kau oleh stres. Salah satu pengidapnya yang menghadap tuan-tuan dan perempuan sekarang. Saya pun terkejut. Pernah saya, dia jadi macam kan, siapa yang pernah rasa tu perut dia macam kena perah tau. Usus tu macam kena perah. Krem macam tu. Kita bercakap pun macam kena tumbuk. Lepas tu tumbuk senak. Tak boleh nak cakap, nak mati sangat dah rasa macam tu. Macam nak mati. Dia nafas rasa sempit. Tu gastrik punya pukulan ataupun GERD, angin lambung. Yang biasa kita kena pada pagi raya pertama dengan pagi raya kedua. Lomang segala binatang tolan itik, kabau, lembu semua kan. Lepas itu dah lawan dalam tu dah kan. Bubuh minyak angin, minyak panas semua kan. Jadi kesan pada tubuh badan kita. Jadi gastrik boleh disebabkan oleh stres. Saya tak stres apa? Stres naik bas dulu saya tinggi. Naik bas, awak dah duduk seorang-seorang dah. Lutut macam ni lah. Situ tinggi. Contoh dekat seat depan tu, Allah lambatnya sampai. Masa tu saya ingat pergi ke Kedah. Lambatnya sampai kat sana. Walaupun kita makan tu dah tak kualiti tau. Kita makan, kita tak berapa, tekak dah tak sedap. Akhirnya muntah keluar air. Tak ada apa benda nak dimuntahkan. Itu pun berpunca daripada stres. Stres bukan penyakit, tapi adalah masalah berkaitan dengan mental sebenarnya. Dan apabila keadaan seorang tambah teruk, dia boleh melarat menjadi penyakit mental seperti gangguan kemurungan, rasa cemas sentiasa. Contoh okey. Siapa yang pernah Kemalangan Raya? Pernah tak Kemalangan Raya? Hebat betul kau orang buat kereta tak pernah aksiden ni. Bagus betul ke memang kau bawa depan rumah balik resut dalam macam tu je? Memang. Pernah tak aksiden kereta ke? Pernah tak? Okey, saya selalu pernah kena bila bawa kereta dekat traffic light, kita break emergency. Waktu belakang gong bantai kereta kita. Tolak macam tu Bila kita dah kena macam tu, tertekan macam tu, tolak macam tu kepala, kereta dah matinya ni. Dia tetap sliding ke depan, meluncur ke depan, slow ke depan macam tu dan sakit tengkuk tu sampai hari ni. Cuma kesan dia, tu saya kata tadi, gangguan kemurungan, dia akan rasa macam anxiety, risau. Sebab apa? Setiap kali sampai ke traffic light kan, kita break kan, kita akan penat belakang. Nampak? Dia sebab kesan tu tadi, sebab dah berlaku kat kita. Contohlah, kita pernah kehilangan anak, mungkin sebab lemas. Macam baru-baru ni kita tengok dekat Terengganu kan, ada beberapa orang berjalan tapi terjatuh, langsung tak jumpa. Lepas tu yang mengada pergi berenang pun ada. Berenang saja nak cuba kan, lautan dekat Melaka kan, polisi ni tak nak pergi. Dia pergi Terengganu tu bahaya sikit sebab dia terus curam macam ni, lemas. Mesti dia akan ada masalah lepas tu. Nak bercuti pergi bagaimana? Pergi pantai tak nak. Sebab apa? Dia dah trauma. Dia ada kesan. Jadi dia akan kemurungan. Dia akan membawa pada rasa cemas tiba-tiba. Contohlah, ditipu oleh lelaki. Dating, blind date. Dia dapat yang memang blind betul.
Contoh orang tak apa-apa nampak kan, ataupun dia jumpa orang yang tak apa-apa, orang yang menipu pula kan, ada yang macam tu kan. Jadi dia akan mendatangkan rasa cemas, tak nak, alamak, tak nak lah. Dia pernah kena interview, bila interview dimalukan, contoh asal interview kan, takut lah tu. Dia punya takut tu berbeza daripada orang lain. Kemudian begitu juga masalah bipolar. Bipolar ni dia ada 2-3 identiti. Dia terbayangkan keadaan, dia split personality, tu pun bipolar juga. Skizofrenia, dia rasa banyak membayangkan benda-benda lain. Tiba-tiba dia nampak anak dia tu macam harimau, dia mula ambil pisau nak ditetak anaknya, sedangkan tu anak dia ingat harimau lah, nak mempertahankan diri dia. Jadi dan lain-lain lagi lah, ada macam-macam. Dan orang yang skizofrenia ni dia kena makan ubat sentiasa. Dan ubatnya tu biasanya kalau klinik-klinik kerajaan memang dia supply lah secara percuma bagi dekat orang-orang macam ni, kesian kan. Dan masalah ni memang terjadi dalam kehidupan kita, keluarga dan pekerjaan dan seterusnya. Keluarga, pekerjaan dan persekitaran memang faktor utama membawa pada gejala kerungsingan ni, stres ni. Pekerjaan biasa, bukan semua orang boleh tahan stres kerja ni. Tapi kepada orang yang boleh ambil benda tu positif, bukan semua orang kena marah. Biasa tu, dia marah tu sebab kerja tu, kerja dia okey tu. Ada orang macam tu, ada orang kena marah, dia marah aku ada orang macam tu kan. Lepas tu macam pekerjaan, lepas tu kehidupan, suami, dapat suami yang baran, sikit salah pun tak boleh, dia jadi takut sangat, hidup dia dengan ketakutan setiap hari. Contoh itu bukan tu. Ada juga lelaki hidup dengan ketakutan, lelaki kemurungan sebab isteri garang betul. Isteri ni macam samurai kan tu, sikit pedang snap macam tu macam tu kan. Jadi ada, jadi makna kata dia boleh mendatangkan masalah juga tu. Dan begitu juga selain daripada kehidupan, begitu juga persekitaran. Persekitaran ni termasuklah siapa? Anak-anak kita yang masuk asrama. Tengok, dia masuk asrama, ragging, kena pukul, kena paksa buat benda-benda tertentu, kena basuh dekat rumah pun tak pernah basuh kain, tak pernah apa, kena basuh pula abang-abang sini dia punya baju kain semua. Lepas tu kena pukul, kena denda, kena ini, kena macam-macam lah buat. Dan dia tak tahu nak mengadu pada siapa. Benda ni berlaku, saya jumpa sendiri. Ada seorang dekat sekolah sama penuh, budak tu balik hujung minggu, dia kata, mak tolonglah mak, saya tak nak balik sekolah tu lagi, tolonglah mak, tolonglah tukarkan saya daripada sekolah ni. Kalau ada anak yang mengadu macam ni, tolong dengar cakap saya, buat sesuatu, jangan biarkan. Banyak mak ayah, alah biasalah tu asrama, kau sabarlah sikit. Anak boleh rosak dengan tu. Dia kalau kena tu, makna jiwa dia tu, dia rasa. Dan sampai satu tahap, budak ni apa tau, budak yang ni jumpa saya, mak ayah dia bawa jumpa saya, ada satu cuti panjang masa tu, cuti hujung tahun dululah sebelum PKP, bawa jumpa saya, budak tu dah macam ni. Dek, siapa nama? Dia tak jawab. Dan bila saya dapat berbual dengan dia, dia dah berdendam dengan mak ayah dia. Sebab pada dia, mak ayah dia sama dengan orang yang ragging dia tu, yang bully dia tu. Sebab dia kena pukul, dia kena bully, kena renam kepala dalam kolam, apa dia tak buat. Lepas tu dia suruh, dia lucutkan seluar, suruh lari pula dekat koridor. Bayangkan benda-benda macam tu, dia dah mental dia tak boleh terima dan dipaksa pergi ke sana lagi. Cuba fikir. So tu sebabnya benda ni jangan pandang ringan, terutama bab bully ni. Kan? Kalau setakat sikit-sikit kena dengan cikgu, kena rotan, kena apa, tu biasa. Tapi ni dekat asrama, dekat rakan sebaya, ada yang grup-grup tertentu, berapa ramai. Kita tengok kan kes bully dekat universiti, kes bully dekat ni, anak-anak ni dia menanggung. Bukan semua orang boleh menanggung benda tu macam kita dulu lain. Kita dulu mungkin lasak, kita dulu bekerja kena bully tempat kerja lah, kena tu kita okey kan, kita mungkin kuat. Tapi anak kita yang baru nak hidup ni, bukan semua ada kekuatan macam kita. Tu sebab kena tengok kan, ke apa lah, persekitaran lagi apa, kejiranan. Ada orang stres dengan jiran dia kan, jiran sebelah rumah syek-syek buat, jiran sebelah rumah meniaga. Dia baru balik pada kursus dekat ANB Resort tu, meniaga, nak jimat belanja, meniaga dekat rumah. Boleh ke meniaga kat rumah? Boleh meniaga kat rumah? Mana pakai undang-undang mana cakap? Cakap undang-undang kecil trade peniaga pinastrian.
Dan juga begitu juga UK, undang-undang kecil penjaja tak boleh di rumah sebab langgar syarat penggunaan tanah. Lepas tu meniaga. Dengar saya cakap, kau jangan tak puas hati dengan aku ajar kau. Bila duduk dekat rumah, contoh ada satu orang ni meniaga. Dia meniaga tanah lapang, bukan rumah pun, tapi kawasan perumahan dekat tanah lapang, Semak Samun. Dia pun meniaga, dia terangkan tanah apa semua, dia pun buka dalam meniaga. Sedap pula makanan dia, ramai orang pergi. Depan rumah ni rumah-rumah teres, rumah teres sederet, rumah semi-D. Menghadap tu tak ada rumah, tanah lapang. Tapi bila gerai ni dah ada, makan macam-macam, roti canai lah apa semua, ramai orang sarapan. Daripada luar pun dapat tahu cerita, oh best ni makan, macam-macam ada. Dia pun pergi kan. Dah orang disebabkan dalam ramai-ramai jiran ni, ada satu jiran komplain, seorang je, tak apa masalah pun tak tahu. Dia ada penyakit dalam hati dia tu, mata dia sakit tengok ramai orang. Dan orang sampai cakap apa, sampaikan peniaga telah setuju macam ni lah, kami akan buat satu persempadan supaya orang jangan meniaga dekat rumah, jangan orang parking dekat rumah dia. Tak mahu dia. Tapi kalau benda tu tak salah, tak apalah, masalahnya satu kesalahan. Sebab kawasan tanah lapang pun tak boleh kalau dia tidak digazetkan untuk meniaga. Macam di rumah dia pula tengok tanah TOL, tengok pula tanah syarat tanah yang lain kan, macam-macam. Dekat rumah bila dia buat mula-mula okey, dia tak buat makan kat situ pun, jual nasi lemak bungkus je. Tapi orang beratur panjang, pakai parking banyak pula, belum bukit, marah juga jadi hal. Itu sebab kadang-kadang macam-macam kekangan. So benda tu menyebabkan stres. Aduh, jiran ni tak puas hati dengan aku ke apa. Kejap-kejap penguasa datang, kejap-kejap polis datang, tengah ubah suai rumah orang datang, stres dengan jiran. Jiran-jiran pula gemar cerita tak elok pasal kita. Dia tu kan bagus sangat, bukan campur orang. Ada orang tak puas hati tengok kita berniaga okey sikit, tukar kereta belagak, cerita juga, stres lagi. Ada persekitaran kejiranan yang seperti itu, ada menyebabkan kita stres kan. Untuk makluman semua, sebelum tahun 2000, setiap 1000 orang di Malaysia, setiap 1000 orang, seorang ada penyakit mental. Faham eh? Sebelum tahun 2000. Menjelang 2020, lebih kurang 2010 ke 2015 macam tu, setiap 10 orang seorang sakit mental di Malaysia ni. Tetapi hari ni 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. So dalam dewan ni kira berapa ramai? Berapa ramai yang sakit mental kalangan kita ni? Tak, maksudnya macam itulah ramainya orang sakit mental hari ni. Yang saya kata tadi, split personality disorder ni, ada orang sanggup beli, dia boleh tunjuk, dia share dekat dalam media sosial gambar kotak handphone baru dengan jambangan bunga, kemudian dia postkan, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Macam itulah ayatnya. Kau baca pun bengkok-bengkok lah kepala kau baca macam tu kan. Terima kasih buat suami yang tersayang kerana hadiah yang sangat indah ni, lovely gift on my birthday, pada hari lahirku. Ramailah yang komen, untunglah, bestnya bila nak open table, pasal baku, bila nak open table, bila nak belanja makan kurang. Sedangkan handphone dengan jambangan bunga tadi dia beli sendiri. Nampak? Kalau penyakit teruk lagi, yang lagi teruk daripada ni, dia create pula satu account menjadi orang lain untuk puji post ni. Bertuah lah you dah lah cantik, dapat suami yang baik, bagi hadiah kat you macam-macam. Kalau I bertuah jadi you, dan dia percaya itu orang lain. Itu nama penyakit bipolar tadi. Bahaya tau penyakit tu. Dia boleh mengadu. Contoh kita berniaga, dia boleh
Mengadu dekat orang, mengadu dekat kuasa MB, ni orang ni meniaga kat sebelah orang ni, dia tak ada lesen, dia ambil pekerja asing ni, semua tak ada permit, tolong datang segera, jangan biarkan. Dan dia boleh jumpa kita, tak ada apa-apa. Ya kesiannya awak, siapa yang ngadu ni teruk betul dia boleh macam tu. Dan benda tu ada ramai dalam Malaysia ni. Jadi makna kata berpunca. Jadi kita kalau tengok macam tu, sian dia stres, macam tu lah, stres rupanya. Ada orang tu, ada satu kes masa saya jadi pengarah undang-undang dulu, saya dulu bekas legal advisor. Dapat aduan, orang ni buat pembakaran sampah terbuka, ambil tindakan, tidur ke, makan duit haram je penyawat awam ni. Keluar dulu. Ni nampak tak sampah? Dia siap bagi gambar aduan tu. Gambar sampah terbakar tu ditunjuk. Gambar ni, sampah ni dekat dalam sungai nanti tersumbat nanti. Ni boleh mendatangkan penyakit, jentik-jentik apa semua, demam, denggi dan sebagainya. Tolonglah prihatin. Lepas tu yang ni macam ni ke sikap ni, lepas tu ni nampak ni daun-daun kering ni, kenapa? Untuk maklum semua, sampah terbakar, sampah yang buang dekat dalam parit tadi, termasuk juga daun-daun kering, semua dia yang buat. Yang mengadu ni, bila saya tanya, bila saya panggil tim saya pergi siasat, kejiranan tu memang tahu dah dia, sebab dia ni memang kena makan ubat, dia memang sakit makan ubat, keluarga dia pun dah tahu dah. Tak apa, kena sabar lah cik, buat macam mana? Bukan salah sabar, masalah bila aduan tu masuk dari sistem, kita kena jawab, kita kena buat tindakan. Tu belum cerita lagi, ada orang minta, masa kan beli taman perumahan ni, beli rumah kat taman perumahan, depan rumah tu macam ada kawasan lapang sikit, apa kita buat? Masa mula pindah, buat apa? Tanam pokok. Bila pokok tu dah besar, kau suruh majlis datang tebang pokok tu. Dulu kau tanam, kau tak minta izin, tapi bila tebang suruh majlis. Lepas tu majlis, kau sini pun nak kira ke? Engkau yang tanam, bukannya pihak PBT yang tanam. Banyak kes macam tu kan? Tengok tu sebabnya, kadang tengok keadaan. Menurut pandangan Islam, stres bukan berpunca tekanan mental semata-mata. Punca tekanan itu adalah dalaman hati dan jiwa kita kan? Seseorang yang jauh dari sentuhan iman dan tidak mesra hubungan dengan Allah SWT mudah sangat mendapat stres yang teruk. Jangan silap, saya dah cakap tadi, stres kena ada tau. Kalau stres tak ada, contohlah saya, hari ni ada syamah pasal urusan stres, okey, letaklah, saya tak ada rasa stres. Gila, tak boleh. Saya stres, saya tajuk stres ni, saya stres kan? Lepas tu dah sampai-sampai lagi lah stres, tengok ada lah kereta TV Al-Hijrah, alamak, kru Hijrah dia dah sampai pula, dia nak record hari ni, lupa pula dia datang record hari ni, contohlah. Stres macam tu kan. Dah sampai kena pasang mic, dia pula, aduh, stres lagi macam tu. Apa kan maknanya? Dia stres tu menyebabkan kita, memang tekanan tu akan ada. Abang kata orang, cantik dipandang bulan mengambang torang diawan. Kalau dia hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Mesti akan ada ujian dia. Suami handsome, ada ujian dia. Bini lawa, ada ujian dia. Kadang suami taklah indah mana muka, tapi yang main mana perempuan gila kat dia, pahal lah. Muka merayau, bini 3, pahal. Contoh, merayau muka lelaki dengan apa gigi jarang-jarang. 3 bini weh. Lepas tu bini pula bukannya kaleng-kaleng, seorang lawyer, seorang doktor, seorang engineer. Yang lelaki tu kerja jaga attendant parking ni. Tak, saya cakap ni demi Allah, kita cerita betul. Saya cakap ni, ingat Samsul debat, kau baik kakak-kakak kau golak ni, ingat semua nipu. Tak ada, semua fakta tu baik kajian. Cuma saya tak boleh nak sebut lah siapa orang dia. Macam mana dia boleh dapat tu? Aku pun terfikir, aku lagi menarik pada dia. Macam tu lah sering tu kan. Tak, cuba fikir kan? Tapi sebab apa jadi stres? Lebih fikir macam tu stres. Macam mana aku tak ada macam tu kan? Contoh lah, ada tak contoh ni, kita bawa santai kan, tengok Samsul debat kan, contoh lah Samsul debat ke, tengok orang lain kan, semua orang nak ambil gambar kan dia kan? Selfie boleh, ambil gambar. Ya Allah, Samsul debat, saya tak percaya je dia. Ayat yang biasa kau sebut, satu lagi dalam TV lah kan, tu kan biasa kan. Okey, saya nak tanya, ada tak dalam hati macam ada sikit cakap, kan best kalau aku boleh jadi macam dia? Ada tak sikit cakap? Ada kan? Tapi percayalah, orang yang dah duduk kat situ tak nak. Kan best kalau aku dapat duduk tempat ni, aku dengan kau ceramah.
Masa tu aku boleh tidur, aku boleh sambil mengunyah-ngunyah kopok jam belakang tu. Kau ingat aku tak perasan bertadi aku tengok kau tahu? Kan? Sedap betul kau ni. Geram aku. Tak apa kan? Aduh, dia macam ni, macam tengok wayang popcorn ni. Lah betul Allah sian ni. Macam tu lah cerita ni, macam tu lah tadi. Kan? Dia ingat apa Samsul Debat ni pecah alam sekitar. Dia akan ancam modern dia buat apa semua aku tahu. Kau tengok tercokik dia tak jadi minum ke tu. Kau tengok, aku nak tengok sampai bila dia nak kunyah tu. Balang tu berubah tinggal separuh ke tak tu yang dia makan tu tadi. Kau tengok. Dia ingat aku tak berhati kan. Sedap. Dia makan aku cerita beria tu. Keram, keruk. Oi. Hai, tak apalah. Tak teruskanlah. Saya okey je.